Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Moga-moga dengan pengajian ini bertambah keimanan kita kepada Allah. Maka dengan iman itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 4 ni, betul? Betul muka surat 4, Muqaddimatun fi fadilatul fikri. Muqaddimatun fi fadilatil fikri. Itu bab dia. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan fikir, iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Firman Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Artinya, dan tiadakah menilik mereka itu, yakni apa tu? Yakni kafir Mekah, dengan mengambil fikir pada mamlikah. Kafir Mekah dengan mengambil fikir pada mamlikah kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi, daripada segala yang ajaib dan indah-indah barang yang di dalam keduanya,
dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada suatu dan pada keadaan hampir ajal mereka itu, yakni jika memfikirkan mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya, nescaya dapat petunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Ta'ala dan kamal kudratnya. Dan jika memfikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita mereka itu, nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal yang soleh. Baik. Jadi ini tajuk permulaan dalam kitab ni. Baru nak mula. Lama dah kita kuliah baru masuk tajuk dia. Apalah kan. Tajuk yang pertama dalam kitab ni dia nak mengajar kita ataupun memberi pelajaran kepada kita, iaitu kelebihan fikir. Dia kitab yang kita mengaji ni kategori dia kitab tasawuf. Tasawuf ni dia belajar dua perkara, sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Itulah tasawuf. Bukan tasawuf tu maknanya batin terbang lah, bukan. Itu karamah yang Allah beri. Tapi ilmunya kita nak belajar dua perkara, sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. Apa benda tu? Sifat mahmudah, sifat yang baik. Baik bukan di sisi manusia, tapi baik di sisi agama, ataupun lebih jelas lagi, baik di sisi Allah. Sebab kadang-kadang ada perkara yang baik sisi manusia tapi tak baik sisi Allah. Contoh baik sisi manusia semata. Banyak manusia duk sangka kalau pakai seluar pendek tak apa, tak ada masalah. Jadi dia rasa baik je. Bukan jahat orang pakai seluar pendek, tapi sisi Allah jahat. Sisi Allah derhaka pada Allah. Sebab Allah suruh tutup aurat, dia degil, tak nak tutup aurat. Jadi yang kita nak bila kita jadi orang beriman, jadi orang yang Islam, kita bukan nak baik sisi manusia, kita nak baik di sisi Allah. Biarlah sisi manusia nampak macam tak cantik, nampak macam tak elok, nampak macam ketinggalan zaman. Orang kata bandar pakai apa kan pelekat ni, zaman dulu-dulu boleh. Kain pelekat benda mana style orang kampung, dia kata. Biar orang kampung ke orang zaman dulu ke, yang penting kita ikut Islam. Kita ikut perintah Allah. Daripada mu nak kejar macam moden sangat, nak canggih sangat, pakai seluar pendek, pakai cawak saja, tetapi mu langgar perintah Allah, derhaka pada Allah, maka hari akhirat akan dibakar di dalam api neraka. Jadi kita nak baik sisi Allah, bukan baik sisi manusia. Tapi otomatik siapa yang baik sisi Allah, maka baiklah sisi manusia. Tapi belum tentu orang yang baik sisi manusia itu baik pada sisi Allah. Kadang-kadang pada manusianya baik, pada sisi Allahnya jahat. Tapi siapa yang baik di sisi Allah, dua-dua dia dapat. Allah di sisi Allah pun baik, di sisi manusia pun baik. Yang tu kita nak kena jelas dulu. Jadi inilah kita ngaji tasawuf. Mahmudah itu sifat yang baik, mazmumah adalah sifat yang tercela. Maksud tercela ialah sifat yang jahat, yang Allah tak suka, Islam larang. Jadi itulah namanya mazmumah. Jadi kita belajar, tujuan belajar tasawuf bukan nak terbang. Belajar tasawuf bukan nak jalan atas air, tapi kita belajar tasawuf nak kenal mana sifat yang baik, mana sifat yang tak baik. Bila dah kenal nak buat apa pula? Kita beramal. Amallah sifat yang baik dan kita jauhkan diri kita daripada sifat yang jahat. Itu je. Itu je tujuan hidup kita. Bukan payah sangat. Baik. Tapi cakap memang senanglah. Kadang-kadang nak buat tu payah. Tapi pelan-pelan kita cuba buat. Jadi bila sebut ada baik ada jahat ni, sama juga bab yang kita nak belajar ni tajuk dia fikir. Fikir ni adalah sifat mahmudah. Maknanya sifat yang baik. Fikir, guna akal. Itu fikir itu sifat baik. Jadi bila ada sifat baik pasti ada lawan dia. Dia mana-mana pun macam tu. Bila ada baik mesti ada lawan dia jahat. Kan? Ada parti kerajaan, ada parti pembangkang. Dia mesti ada lawan. Mana boleh semua sekali.
Dia mesti ada lawan. Ada lelaki, ada perempuan. Ada panjang, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, ada hitam, ada putih. Mesti ada lawan. Ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Abu Jahal, ada Nabi Muhammad. Jadi mesti ada lawan dia. Jadi begitu juga fikir lawan dia apa dia? Fikir lawan dia lalai. Lalai itu sifat mazmumah. Lalai sifat yang tercela, yang tidak disukai Allah. Allah tak suka pada orang yang lalai. Ghafilun, orang yang lalai. Jadi nak elak daripada termasuk golongan lalai, kita kena masuk golongan fikir. Itu je kunci dia. Tak nak jadi lalai, kena fikir. Tak fikir, automatik jadi lalai. Dia dua je. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Tak masuk neraka, masuk syurga. Dia tak ada duk main tengah-tengah. Dia kata, ustaz, saya tengah-tengah ustaz. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Nak bengong, mana ada. Mesti menerima salah satu. Sama juga, saya tak laki, tak perempuan. Mana boleh. Mesti laki atau perempuan. Sekalipun khunsa. Khunsa tu ada gak pecah dua. Ada khunsa yang jenis lelaki, ada khunsa yang jenis perempuan. Jadi mesti menerima salah satu. Jadi sama ada kita, kalau kita duduk pada geng fikir, kita terlepas daripada lalai. Tapi kalau kita tak masuk dalam geng fikir, mana automatik kita masuk dalam golongan lalai. Baik, tu yang permulaan dia. Jadi muqaddimah, permulaan fi fadilatil fikri, pada permulaan pada menceritakan tentang kelebihan-kelebihan berfikir, kata dia. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan fikir, iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan. Kalau ikut sains kita belajar, fikir ni pakai akal, betul kan? Kita sebut akal. Kita duk faham akal ni kat mana? Kita duk faham akal ni di otak. Itu kalau kita ngaji sains. Tapi kalau kita mengaji ilmu agama, ilmu tasawuf, betul fikir tu menggunakan akal. Tetapi akal itu nama lain bagi hati. Kerana hati tu banyak nama. Hati nama dia juga, nafsu nama dia juga, akal nama dia juga. Kalau jenis berbolak-balik namanya hati. Kejap baik, kejap tak baik, tu panggil hati. Tapi kalau elok je perjalanan hidup dia, itu namanya akal. Tapi kalau jahat perbuatannya, itu namanya nafsu. Tiga-tiga benda yang sama, iaitu roh kita. Tiga-tiga tu. Baik, jadi yang sebenarnya memikir ini bukan dengan kat kepala otak. Itu dari segi sains je. Otak ni kita kata, dengan otak ni lah kita fikir. Dari segi agama, fikir tu duduk di hati. Meniliknya di hati. Sebab tu Syekh ni kata, kelebihan fikir iaitu menjalankan hati. Hatinya berjalan. Hati berjalan mana? Dengan menilik pada pekerjaan. Pekerjaan maknanya urusan. Setiap kali urusan apa yang dia nak buat, dia akan tilik dulu dengan hati ni. Maksud tilik ni mana? Perhati. Dia akan perhatikan dengan hati dia, boleh tak boleh dia nak buat benda ni. Dia fikir dulu, boleh tak boleh aku buat. Okey, nak tahu boleh tak boleh kita buat, mudah ya. Kita tilik dia dengan agama, jangan tilik dengan yang lain, jangan tilik dengan dunia. Kebanyakan kita tilik dengan dunia. Kalau aku buat ni ada untung tak? Kalau aku buat ni berapa aku dapat? Yang tu dunia. Sebab tu kita jadi teruk. Sebab tu kita apa pun tak dapat, berkat tak ada, apa pun tak ada. Tapi bila nak buat sesuatu, tilik dia dengan agama, tilik dia dengan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, walaupun hal yang kita nak fikir tu adalah hal dunia sebenarnya, tapi kita bawa dia kepada akhirat. Contohnya, kita nak beli rumah. Kita banyaknya fikir nak beli rumah ni, kita tengok benda. Pertama, harga. Betul. Yang kedua, lokasi dia dekat tak dengan bandar, nak beli barang dan sebagainya. Yang tu kita punya tilikan. Sebab apa tilikan kita begitu? Sebab dalam hati kita kepentingan dunia. Kita fikir hal dunianya, harganya dunia, nak dekat dengan bandar dunia. Tapi kalau orang dalam hatinya ada agama, dalam orang tu dalam hati dia ada Allah, bila nak beli rumah, dia tak pandang pasal harga. Nombor dua, pandang juga, tapi nombor dua. Dekat dengan bandar tak dekat, dengan pekan dekat tak dekat dengan kedai, itu nombor dua. Tapi nombor satu, dia akan fikir dekat tak dengan rumah Allah. Yang tu dia fikir dulu. Rumah yang dia nak beli dekat tak dengan masjid, supaya mudah dia pergi ibadat.
Yang tu kalau orang dalam hati ada agama. Sebab tu Syekh kata, apa-apa pun fikir dulu. Yang ni makna kelebihan fikir. Kalau tak dengan fikir lalai, sebab tu jadi lalai. Beli rumah jauh dengan masjid, jadi lalai dengan agama. Sebab kita ni kalau tak dipaksa dengan agama, confirm kita akan kecundang. Dia gitu je. Kalau kita tak lekatkan diri kita ke masjid, memang kita akan lalai. Kita akan lepak kedai kopi, sembang-sembang kosong. Jadi nak ibadat ni, nak akhirat ni, dia kena paksa hadir masjid. Jadi begitu juga dalam apa saja pilihan yang kita buat, kena paksa diri kita untuk agama. Nak beli rumah, paksa dekat dengan masjid. Barulah hati ni sekurang-kurang ada rasa malu. Kita tengok rumah kita jarak dengan masjid 4 langkah dekat sangat. Dia pun rasa bersalah. Kalau aku tak pergi masjid, nampak teruk sangat lah rumah aku dekat dengan masjid. Jadi menyebabkan dia akan terpaksa pergi masjid. Walaupun masa pergi masjid tu hatinya tak ikhlas. Sebab dia fikir duk takut orang duk kata apa. Tapi sekurang-kurang dia pergi dah. Lama-lama insya-Allah dengar-dengar kuliah apa semua, hati tu berubah lah. Akhirnya jadi ikhlas. Daripada kalau duduk tu memang jauh dah daripada masjid. Malu tak ada, rasa apa tak ada. Dia kata tak apa, aku duduk jauh. Kalau orang tanya kenapa tak ke masjid, korang-korang ada alasan rumah jauh. Dia rasa padahal dia kata kononnya dia okey. Itu ada jawapan. Padahal dia jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Sebab tak dia datang rumah Allah, jauh lah tu kan. Ada gitu. Jadi buat apa pun biarlah dengan menilik pada pekerjaan atau urusan itu, menilik dengan urusan agama. Buat apa pun biar dengan agama. Dia dua benda. Kita bagi tip dua benda. Bila nak buat satu-satu, tuan-tuan nak buat satu-satu, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, nak buat satu-satu perkara, tengok dua ni ada tak? Kalau ada dua ni buat, tak ada tak payah ataupun kalau nak buat juga lebih-lebih kurang dah lah, jangan buat lebih-lebih. Apa dia? Yang pertama, mesti perkara yang kita buat itu manfaat. Yang tu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kita nak buat tu mesti faedah. Ada dua ni. Ada dua ni buat. Tak ada dua ni tak payah. Saya ulang, mesti ada manfaat, mesti ada faedah. Kemudian kita nak faham pula manfaat dengan faedah tu apa dia? Manfaat ni asal kata nafa'ah. Nafa'ah tu maknanya yang memberi kebaikan lah. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Syekh Abdul Samad menerangkan makna manfaat lebih terperinci. Dia kata makna manfaat itu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Sesuatu perkara yang kamu buat, itu akan menambahkan kamu takut pada Allah. Lagi kita buat, lagi kita takut. Maknanya apa yang kita buat tu jadi manfaat. Kalau kita buat tak menambah takut kita pada Allah, artinya tak ada manfaat. Tapi kalau kita buat menambahkan lagi kita berani lawan Allah, tu bukan setakat tak ada manfaat, itu bala. Jadi bila buat satu benda, cuba tilik. Ada tak manfaat? Maksud ada manfaat, takut tak pada Allah kalau aku buat benda ni? Contoh kita semayang. Semayang ni kalau orang yang semayangnya betul-betul lah, semayangnya jaga betul-betul, maknanya semayangnya tu ada takut pada Allah. Sebagai contoh, kadang-kadang ada malam ke bila ke kita tertidur lewat sebab ada buat kerja sikit kan. Yelah, mana nak tahu, sibuk duk kalut ni nak lantik ke kampung baru ke apa tak tahu lah. Jadi sibuk sikit lah malam tu. Sibuk-sibuk, esok pagi terlajak, tak bangkit subuh sebab malam tadi tidur lewat. Kat pukul 3 pagi ni tidur, membuat mesyuarat lah apa semua. Jadi esok pagi bangun lewat tak lewat, tak adalah lajak sangat. Bebih orang 10.30 pagi bangun. Tu dia. Nampak 10.30 pagi bangun, subuh terlajak terus. Tapi bila dia bangun 10.30 tu, dia sebut apa? Astaghfirullahalazim, ya Allah, 10.30 dah, subuh tak semayang. Allah, kelang kabut, lompat terus atas daripada katil, terjun terus dalam kolah. Tak main ambil uduk dah, terjun terus. Nampak? Kelang kabut, cepat-cepat ambil uduk apa semua, bentang sejadah, semayang. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada
takut. Itu makna manfaat. Makna semayang jadi manfaat pada dia. Nah, sebab bila dia tertinggal semayang, nampak dirinya takut pada Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah sengaja buat kita terlajak, sebab Allah nak uji kita. Mu ni sebenarnya dalam duk semayang ni takut tak takut dengan aku? Terbukti bila terlepas. Bila terlepas kita kelang kabut, maknanya kita takut. Maknanya kita takut. Takut apa dia? Takut tak mengerjakan solat kepada Allah. Sebab tu kita bergegah cepat. Tapi ada orang tak payah kata 10.30, 12.30 bangun. Bangun-bangun dia tengok, 12.30, awal lagi dia kata. Dia sambung balik tidur, subuh tak payah. Sebab dia tak rasa apa-apa. Dia tak ada rasa takut. Sebab apa? Sebab tak jadi manfaat pada dia. Yang ni yang kita takut. Perkara-perkara ni bila Allah sudah cabut rasa takut, rasa malu daripada kita, maka Allah turunkan pula bala. Sebab itulah orang pernah tanya pada seorang ulama, malaikat Jibril ni kita tahu tugas dia hantar wahyu, betul tak? Kita baca dalam buku kan, malaikat Jibril tugas dia hantar wahyu. Jadi hantar wahyu ni masa bila? Masa Nabi ada. Lah ni Nabi ada. Lah ni mana ada Nabi, yang ada YB. Nabi tak ada dah. Jadi malaikat Jibril goyang kaki ke benda? Tak ada buat kerja. Tak. Jadi orang tanya ulama, apa tugas malaikat Jibril sekarang? Sedangkan wahyu dah tak ada dah nak hantar, sebab Nabi tak ada dah. Maka kata ulama, malaikat Jibril dulu dia menghantar wahyu. Sekarang dia menarik balik wahyu. Narik balik macam mana? Maka ulama kupas. Dulu bila diturunkan wahyu kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umat. Dalam wahyu tu diajar perkara-perkara kebaikan. Antara perkara-perkara kebaikan ialah takut kepada Allah, malu kepada Allah. Jadi itulah wahyunya. Sekarang malaikat tarik balik wahyu tu naik ke atas. Artinya malaikat ambil takut tu, ambil malu tu bawa naik atas. Sebab tu hari ni orang yang mengaku beriman, tengok IC Islam tetapi tidak ada takut, tidak ada rasa malu kepada Allah. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi, dan malu adalah sebahagian daripada iman. Bila orang tu iman dia makin kurang, maka malunya sudah tidak ada pada diri dia. Macam dululah zaman tuan-tuan dulu, zaman muda-muda dulu, ada je jenis yang tak semayang ada. Betul tak? Jenis minum arak zaman dulu pun ada dah. Minum arak bukan zaman lah, dulu pun ada dah. Tapi nak ceritanya orang zaman dulu minum araknya sorok-sorok. Sebab apa? Malu tu ada lagi, takut tu ada lagi. Cumanya sebabkan hati dia terikut sangat hawa nafsu, nak minum gak dia minum, tapi sorok-sorok kat rumah senyap, tak cerita kat orang. Tak semayang pun sorok-sorok senyap dekat rumah, tak semayang. Lani punya zaman, lani punya masyarakat, malu tak ada, takut tak ada. Minum arak bukan sorok-sorok dah, tayang kat orang tu. Ambil gambar, pegang botol arak, letak kat Facebook, bangga pula dengan minum arak hari ni. Tak semayang, tak ada rasa malu. Waktu maghrib, orang lalu nak pergi semayang, pergi masjid, dia boleh lepak lagi kedai makan, duk pak makan. Kalau buka puasa boleh tahan kira, ataupun orang musafir boleh tahan kira. Tapi tengok muka orang kampung sini, contoh, bukan sinilah, tempat lain, contoh. Tengok muka kenal. Duduk dari maghrib situ. Kita habis kuliah lepas sembahyang isyak, lalu pula ada lagi lah maghrib kat mana. Tak rasa malu. Kalau paling tidak, kalau mu tak nak sembahyang pun biarlah malu sikit. Mat, kita makan dalam sikit mat. Kita ni dah lah tak sembahyang, orang duk tengok je ni, segan enggak? Dia kata kurang-kurang biar ada malu. Bukan kita mengiyakan, bukan kita kata tak apa tak sembahyang, bukan. Tapi sekurang-kurang dalam mu buat jahat ni, biar malu tu ada sikit. Tapi bila malu dah tak ada, maka Allah turunkan bala, Allah turunkan azab. Semua sekali kena, yang baik ke, yang soleh ke, yang imam ke, yang kaki masjid ke, yang kaki maksiat, pakat habis kena. Macam sekarang ni COVID-19, pakat habis kena. Geng tabligh kena. Masjid Sungai Batu dah kena tutup lah. Sembahyang Jumaat
tak boleh perlis. Pada satu sudut kita nampak ialah disebabkan penyakit. Pada satu sudut yang lain kita pandang, kita tengok dari segi zahir, dari segi syariat kita nampak ianya disebabkan wabak. Tapi dari segi hakikat, siapa yang sekat sebenarnya? Siapa yang halang kita solat Jumaat kalau bukan Allah Ta'ala? Siapa yang sekat kita pergi umrah kalau bukan Allah Ta'ala? Allah dah cabut kenikmatan solat Jumaat. Allah dah cabut kenikmatan bersalaman antara kita. Allah dah cabut kenikmatan pergi umrah. Sebab apa? Sebab inilah namanya bala. Sebab manusia hari ini tidak hirau akan rasa takut dan malunya kepada Allah. Sebab tu saya cakap orang zaman dulu buat jahat juga tapi segan-segan. Lah ni tak ada segan. Sebab tu disebut dalam kitab Nasaihul Ibad, dikatakan oleh Sufyan As-Sauri, seorang ulama sufi wali Allah. Dia kata kullu maksiatin an syahwatin, setiap perkara maksiat yang berpunca daripada syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan, nafsu semata-mata. Fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya ia boleh diharapkan keampunan. Kalau maksiat yang dia buat tu kerana syahwat, harap-harap Allah boleh ampunkan dia. Pintu keampunan Allah tu luas. Dalam hadis yang lain Nabi kata ata ibu habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Allah ni maha pengampun lagi maha penyayang. InsyaAllah kalau dosanya kerana syahwat, Allah ampunkan dia kalau taubat sungguh-sungguh. Kemudian kata Sufyan As-Sauri lagi, kullu maksiatin an kibrin, setiap maksiat yang berpunca daripada kibrin. Kibrin ni asal kataan kabara. Kabara ni maknanya besar, yakni apa? Membesarkan diri, sombong. Setiap maksiat yang berpunca daripada sombong, buat maksiat, buat jahat, lepas tu sombong, belagak pula tu dengan kejahatan dia buat. Maka kata Sufyan As-Sauri, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya tidak sama sekali dia akan mendapat keampunan daripada Allah. Susah nak ampun, payah boleh insya-Allah, tapi payah nak cerita berat dosa kerana sombong berbanding dosa kerana syahwat. Maka kata Sufyan As-Sauri, dia buat contoh, li'anna maksiata iblis, seperti mana maksiat si iblis, kana asluha minal kibri, maksiat iblis ni, ingkarnya iblis daripada sujud kepada Adam, bermula daripada kesombongannya. Jadi dosanya iblis ni, jahatnya iblis ni kerana sombong, tak nak sujud kepada Adam. Apa Allah balas? Allah lala tu juga Allah turun azab, dilaknat iblis sampai bila-bila. Dek kerana apa? Maksiat ma'a kibri, maksiat dengan sebab dosa ni tadi, maksiat bersama dengan takabur, sombong. Kemudian kata Sufyan As-Sauri, wazalata sayyidina Adam, akan tetapi kesalahan Nabi kita Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi, kana asluha minasyahwah, berpunca daripada syahwatnya sahaja. Bila kerana syahwat nak datang ke bumi, mohon ampun dan taubat kepada Allah, Allah terima taubat Nabi kita Nabi Adam alaihissalam. Nak ceritanya Allah nak ajar pada kita, Allah tahu kita ni manusia ni tak lari daripada dosa, tak lari daripada silap, tak lari daripada salah. Tapi jangan buat dosa, jangan buat salah, jangan buat silap dengan sombong. Kalau setakat syahwat, insya-Allah kita taubat sungguh-sungguh, Allah ampun dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi syarat kerana syahwat. Tapi kalau kerana sombong, tak ada. Hari ini punya bala ni yang tertimpa atas umat seluruh dunia, bukan setakat negara China, seluruh dunia, termasuk kita umat Islam. Dek kerana apa? Kerana maksiat-maksiat yang berlaku di atas muka bumi hari ini, maksiat dengan kesombongan.
Maksiat dengan kesombongan. Ada berlaku dah seorang artis perempuan dari Malaysia, bukan negara lain, dari Malaysia. Dia kata, saya rasa tak pakai tudung ni tak salah. Itu hak peribadi. Sukati dia nak pakai tudung tak nak pakai. Nampak? Sombong tak cakap gitu. Padahal yang suruh pakai tudung ni ulama ke Allah? Yang suruh tutup aurat ni ustaz ke Allah? Allah yang suruh. Tiba-tiba dia kata dia nak lawan Allah. Dia nak kata tak apa, itu hak peribadi, sukatilah nak pakai tudung tak nak pakai tudung. Seolah-olah begitulah jawapannya pada Allah. Maka Allah turun azab, semua sekali kena. Kita dengan kita kena. Sebab apa? Sebab kita tak ambil cakna. Sebab kita tak ambil berat perkara ni. Dia kata kita nak buat macam mana ustaz? Dia yang kata betul. Tapi kita minta orang yang berkuasa, ada autoriti, pihak berkuasa untuk ambil tindakan terhadap orang-orang yang cakap sombong macam ni. Ambil tindakan. Mana boleh lepas cakap gitu je. Orang hina sultan ditangkap, orang hina raja ditangkap, orang hina Allah tak kena tangkap pun. Orang hina hukum Allah hudud tak kena tangkap. Yang ni kita minta pihak autoriti untuk ambil tindakan. Nah, kita boleh jawab lah, kita kata kami bukan autoriti ustaz, kami tak ada kuasa, betul. Tapi siapa yang beri kuasa? Kalau bukan kita. Sebab tu kita mesti memilih orang yang berkuasa di atas sana. Bahagian kerajaan ialah orang yang akan melaksanakan hukum Allah, orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang akan buat apa yang Allah suruh. Sebab apa? Sebab itu tanggungjawab kita bersama. Tapi bila kita tak ambil peduli, kita hanya fokus pada semayang saja. Tak apalah, siapa jadi pun tak kisahlah. Janji tol turun, dia kata. Janji minyak turun. Janji duit poket aku cukup. Ya, tak apalah, tak kisah. Tak kisah, tengok bala. Bala tak bala, Allah sekat dah masjid. Tak boleh semayang dah. Sebab mu dulu fikir semayang je, mu tak fikir pasal umat. Itu akibat dia. Sebab tu tak dapat tidak semayang, betul semayang. Tapi semayang kita, di samping kita semayang, kita kena memikirkan masalah ummah. Sebab ini soal jemaah, soal kita ahli sunnah wal jamaah, soal masyarakat Islam kita sekeliling. Nak cubit peha kanan, peha kiri terasa. Kena sama-sama, kena ambil berat. Orang kata jangan sibuk jaga tepi kain orang. Ni bukan masalah tepi kain orang, ini kain Islam. Jadi kain Islam walaupun orang lain yang pakai, tapi kain tu kain Islam, kita kena jaga. Bila dia kotor, kita kena pastikan dia bersih. Macam isu sajad. Sajad sebagai contoh, isu sajad. Kena ambil tindakan sebab dia belagak je. Dia rasa steady je. Pergi Mekah dia kata kalau saya salah mesti saya kena azab. Tu sombong lah tu. Lepas tu ada orang komplain, dia kata alah ustaz ni kecoh sangat lah cakap pasal sajad. Entah-entah sebelum sajad ni ramai lagi dah pondan-pondan masuk Mekah Madinah. Tak ada siapa pun tahu. Betul, itulah kita sebut tu. Makna kata mungkinlah kita terlepas pandang. Sebelum-sebelum ni mungkin ada geng-geng pondan mana ke tak tahulah. Pergi ke sana dengan pakaian pondannya, tapi nak ceritanya dia masih lagi tutup. Dia masih lagi tidak buat di khalayak ramai, tidak berbangga-bangga. Yang kes seorang ni dia bangga-bangga, siap tayang buat video lagi, seolah-olah tak ada apa-apa pun. Padahal perkara yang dia buat tu maksiat lah tu. Memakai pakaian wanita sedangkan lelaki kan maksiat. Kemudian bangga pula buat maksiat di tanah suci, bangga pula. Ni. Maka bila begini, Allah turun bala, seorang pun daripada kita tak boleh pergi umrah. Mana boleh? Saya sepatutnya tak ada kat sini malam ni. Saya sepatutnya ada di sana. Saya patutnya bertolak 3 hari bulan 3 hari tu sampai 14 hari bulan. Hari ni berapa bulan? Hari mulah dah balik lah patutnya. 3 dengan 14 saya pergi hari tu. Sepatutnya lah. Tapi tak pergi. Duduk sini. Duduk sini tak dapat pergi, dibatalkan. Travel bagi tahu, minta maaf ustaz, semua flight dibatalkan. Ada flight yang dah pergi dah turun dah kat airport Jeddah, dapat arahan terbang balik. Tak boleh masuk. Dia tak lagi masuk. Allahu Akbar. Ingatkan kita yang kat luar ni je tak boleh masuk. Tanya kawan-kawan yang mengaji sana. Depa kata depa pun tak boleh masuk kak. Semua ditutup, pagar ditutup. Ada orang ambil video, ada orang yang kerja bahagian situlah, dia kerja-kerja bersih-bersihkan tanah haram ni, Masjidil Haram ni. Dia ambil gambar sunyi Kaabah. Kosong, tak ada orang.
Nah, bala apakah yang menimpa kita semua ni? Kan? Tu cerita dia. Nah, yang inilah akibat daripada tidak mengambil fikir terhadap agama. Sebab itulah betul lah Syekh ni dia karang kitab ni, dia letak bahagian hadapan kitab fikir dulu. Memang ibadat tu penting, tapi fikir dulu. Fikir segala-galanya, fikir tentang masyarakat, tentang umat dan sebagainya. Kerana ianya akan balik kepada kita balik kalau kita tidak menghiraukannya. Pekerjaan kerana menuntut akan yang baik. Jadi yang pertama tadi kita sebut tip dia, nak tahu benda tu baik tak baik, yang pertama manfaat. Ada rasa takut kepada Allah. Buat tu kita takut, buat ni kita takut. Kan? Kadang-kadang tu ada orang minta sedekah dengan kita. Bang, tolong bang, saya susah bang, lapar perut tak makan. Kita kedekut, tak nak bagi. Pergi minta ke orang lain lah, dia kata gitu. Ataupun kadang-kadang dia ketuk tingkap kita buat tak nak buka, buat senyap, buat bodoh itu. Tapi kadang-kadang kalau orang tu dalam hati dia ada iman, ada Allah dalam hati dia, keyakinan dia pada Allah, dia akan terusik hati dia. Dia kata, asa bersalah pula aku buat tak kisah. Sedangkan Allah bagi rezeki kat aku cukup, terlebih cukup lagi. Dah aku dah boleh makan, ada lagi dalam poket. Apa salahnya aku bagi kat dia sikit, sedang dia tak makan lagi. Dia akan terusik hati. Itu tandanya hati kita ni ada takut. Ada kerisauan dalam hati. Takut kalau Allah persoalkan, kenapa mu tak tolong dia sedangkan mu ada bahagian, mu ada rezeki. Nampak? Yang tu maknanya yang ni kita nak tanam. Jadi duit dalam poket kita jadi manfaat pada kita. Kerana duit tu menyebabkan kita takut pada Allah. Ni tak. Ada orang kerana duit dia jadi takut pada dunia. Takut kalau bagi sekarang miskin aku bagi kat dia. Susah aku. Sebab takutnya bukan pada Allah, tapi takutnya pada dunia. Kalau takut kita pada dunia, semayang kita tak payah lagi sebutlah Allahu Akbar. Disebutlah ad-dunya akbar. Sebab kita besarkan dunia lagi daripada Allah. Sebab kita nampak duit dalam poket kita tu milik kita, bukan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Kalau kita nampak ni rezeki daripada Allah, kita nak takut apa kita bagi, nanti Allah bagi balik rezeki lagi. Sebab yang bagi rezeki Allah. Tapi kalau keyakinan ni tak ada, habis. Mana boleh duit aku? Dia akan jadi aku. Ni yang disebut oleh ulama, namanya penyakit anani. Penyakit anani ni tuan-tuan lebih bahaya daripada corona. Corona ni kita takut juga, penyakit juga, tapi tak bahaya berbanding anani. Anani lagi bahaya. Anani ni penyakit dalaman, tak boleh scan, doktor pun tak boleh scan. Corona boleh lagi kita detect simptom-simptom dia, boleh lagi kita detect. Dan kalau corona, andai katalah tuan-tuan, COVID-19 ni, andai kata bukan kita doa dah, sebab dengan khabar pun dah makin dekat. 2 kes dah di Manjung. Dengan kata orang tu duduk Pantai Remis, dibawa hospital Manjung, tapi rumah dia Pantai Remis. Mak dekat dah lah dengan kita ni. Jadi kita jaga-jaga takut tak? Tapi andai kata bukan saya doa, andai kata terkena salah seorang daripada kita, terkena penyakit ni, kemudian tak dapat diselamatkan, mati. Walaupun jasadnya mati, tapi kalau hatinya duduk dalam masjid, semayang, jaga ibadat, hatinya ada iman. Jasad mati tapi hatinya tetap hidup, hatinya ada iman, bawa balik jumpa Allah cemerlang. Daripada orang yang jasadnya segar bugar, sehat, hidup, tak ada penyakit apa, corona tak ada, cik manis tak ada, apa pun tak ada, sehat, jogging siang malam jogging, tapi semayang tidak, ibadat tak ada, hatinya sudah mati lagi. Walaupun jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Mati mana? Hati tak ada iman. Hati dalam hatinya tak ada yakin pada Allah, hatinya tak ada Islam, tak ada cahaya Islam. Jasad hidup, mana lebih teruk berbanding jasad yang mati tapi hatinya hidup, daripada jasad yang hidup tapi hatinya mati. Sebab tu kata ulama, kita waspada juga dengan penyakit ni, wabak dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita takut pada penyakit, lebih takut kepada Allah. Sampaikan datang wabak, datang penyakit, terlampau takut dengan penyakit sampai tinggalkan Allah, lupakan Allah.
Nah, ini jadi satu masalah juga daripada pihak sains, doktor dan sebagainya. Di samping para doktor, para saintis buat kajian untuk mencari antidot dia, untuk mencari penawar dia, macam mana nak ubat penyakit ni, usahalah bahagian tu, bahagian zahir. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti ada satu, orang cakap apa, program untuk heal atau menawarkan penyakit ni dengan jalan batin, dengan jalan hati kita berpaut pada Allah. Buat satu program himpunan, buat solat hajat beramai-ramai, buat satu program kita baca dalam semayang kunut nazilah. Nah, di samping maknanya zahir kita usaha mencari ubat, dari segi kajian sains, dari segi batin pula kita bermunajat kepada Allah. Barulah Allah yang akan menarik bala ni. Sebab bala dan azab ini, wabak ini datang daripada siapa? Zahir kita kata ya datang daripada Cina, tapi hakikat datang daripada Allah. Maka pergantungan kita pada Allah. Bila Allah turunkan wabak, Allah nak kita kembali pada dia, minta tolong pada dia. Tak, tapi kita hanya usaha dari segi zahir saja. Kita usaha dari segi sains saja. Adapun tidak ada pergantungan kepada Allah. Yang ni yang menjadi kesilapan. Dah sampai bila nak selesai kalau begitu? Sebab segala masalah yang akan menyelesaikannya bukan kita, tapi Allah. Allah lah yang selesaikan. Nah, cuma kita ni bila kita besar, bila kita pandai sikit, kita berlagak dengan Tuhan. Kita rasa kita cerdik, kita rasa kita pandai. Sebab kita dah besar, kita ada profesor, ada doktor dan sebagainya, ilmu banyak. Kita rasa kita boleh selesaikan segala masalah dengan otak kita sendiri. Ini yang jadi penyakit. Sedangkan cuba kita fikir, setiap daripada kita semua sama. Keluar daripada perut mak dulu, kita tak boleh cakap. Boleh bunyi uek-uek lah, tapi tak pandai nak cakap. Sedangkan perut kita lapar, kita nak makan, kita pun uek. Kita tak boleh nak cakap, nak makan tu tak mampu lagi. Tapi siapa yang gerakkan hati mak kita untuk menyusukan kita? Kalau bukan Allah. Allah nak ajar pada kita. Nak waktu tu kamu tak cerdik, kamu bodoh, kamu tak pandai, tapi aku yang uruskan kamu. Aku yang selesaikan masalah kamu. Kamu lapar, aku bagi makan. Aku yang buat. Tapi bila mu dah besar, mu jadi sombong pada aku. Mentang-mentang aku dah bagi ilmu banyak sikit padamu, mu rasa mu tak perlukan aku dah. Mu tak perlu nak minta tolong aku. Mu pandai sendiri boleh buat. Mu dah belagak pada aku. Nah, sebab tu Allah nak cabar, Allah nak tengok kita. Allah turunkan bala ni, sampailah belum jumpa lagi ubat dia. Kalau rasa pandai sangat lagi awak, kalau tak ada munajat kepada Allah, tak akan selesai. Baliklah kita pada Islam, baliklah kita kepada Allah. Sebab tu saya lebih suka. Ada orang kata jangan apa nama, kita berhimpun, jangan buat solat jemaah lah apa semua. Pada saya lagi datang penyakit ni, lagi kuat kita berjemaah. Kita doa ramai-ramai minta pada Allah, kita berhimpun ramai-ramai minta pada Allah. Kerana itulah kunci dia. Itulah kunci dia. Kita nak risau. Doktor pesan ke kita, dia kata kena banyak basuh tangan. Memang orang Islam banyak basuh tangan, 5 kali sehari basuh tangan. Betul tak? Tu kita pergi ambil uduk, bukan sakat tangan kita basuh, dengan muka-muka, kaki basuh. Kalau ikut betul-betul Islam ni, insya-Allah selamat. Tu je, balik pada Islam. Sebab tu disebut taharah. Apa makna taharah? Makna taharah bersuci, bukan bersih. Kita ambil uduk ni bukan bersih, ambil uduk ni bersuci. Suci ni lebih tinggi daripada bersih. Bersih zahirnya, tapi suci bersih luar dan dalam. Zahir dan batin bersih. Sebab tu ulama kata bila kita basuh muka, gugur habis dosa-dosa yang ada di muka. Maknanya bukan hanya gugur minyak-minyak yang lekat kat muka, dengan dosa-dosa pun gugur. Zahir pun gugur, batin pun gugur. Tu kelebihan wuduk. Allah akan bersihkan kita luaran dan dalaman. Balik pada Islam. Islam dah suruh dah pakai menutup aurat, tutup badan, tutup ini. Dah degil nak baju dedah-dedah. Bila dah datang penyakit ni, baru pakat masing-masing nak pakai baju lengan panjang, barulah nak pakai seluar panjang, barulah nak tutup kulit. Dan pada Islam ajar dari awal lagi. Mu tak nak ikut, mu nak ikut moden sangat kan? Nak ikut dah. Allah nak tunjuk. Moden ni maknanya lagi tamadun, lagi cerdik, pakai akal, bukan kembali zaman silam. Ini
patutnya lagi kita moden, lagi labuhlah pakaian kita. Sebab lagi banyak baju kita. Nah, sebab kalau nak bandingkan dengan zaman batu dulu pakai cawat saja, tiba-tiba lagi moden, lagi pakai spender. Macam zaman dulu balik. Jadi itu bukan moden, tu balik ke zaman dulu. Nah, tu cerita. Kan? Tapi inilah yang menjadi trend. Kita ni itulah tengok barat buat apa nak ikut aja. Nah, barat pakai spender saja pun nak pakai spender saja. Nah, dia kata kita tak payah ikut barat, kita ikut Rasulullah. Jadi dalam apa-apa pun biar fikir. Itu yang pertama, manfaat. Yang kedua, faedah. Faedah ni maksudnya dapat hasil. Nak tahu benda tu baik tak baik, tengok. Kalau kita buat ni dapat tak hasil? Hasil mana? Hasil akhirat. Hasil akhirat artinya boleh pahala nanti di hari akhirat. Kita buat di dunia tapi pahalanya di hari akhirat. Kalau buat jadi begitu, maknanya perkara tu baik. Contoh kita datang dengan kuliah ni, rasa-rasalah kita, walaupun kita tak hafal hadis ke ataupun fadilat dia, tapi kita duduk dengan kuliah ni, duduk kita rasa-rasa ni, dapat tak pahala nanti di hari akhirat? Dapat. Bila dapat, ni lah baik. Tapi kalau kita duduk sembang kedai kopi, rasa-rasa dengan sembang-sembang saja, sembang-sembang kosong. Kalau sembang bab agama boleh tahan kira, tak, ni sembang kosong. Sembang-sembang kosong di kedai kopi, agak-agak boleh tak dapat pahala? Tak dapat. Jadi perkara itu tak termasuk dalam perkara kebaikan. Jadi nak ukur baik tak baik, dua syarat tadi kita sebut. Manfaat, yakni menambah takut kita pada Allah. Yang kedua, faedah, artinya mendapat hasil pahala di hari akhirat. Kalau ada dua ni, buatlah. Lagi banyak, lagi bagus. Maknanya itulah perkara kebaikan. Tapi kalau tak ada dua ni, tinggalkanlah. Tak perlu, kerana ianya tak ada manfaat dan tak ada faedah pada sisi kita. Kerana hidup ni tak lama tuan-tuan. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Selesai dah bahagian hidup. Sekejap je, bukan lama. Kejap je kita dah rasa dah 20-20. Pejam celik 20-21. Sebab tu kita ni, kalau betul kita orang beriman, jangan kita rasa sonok dengan kedatangan tahun baru ataupun ketibaan hari ulang tahun kita, hari jadi kita. Jangan rasa sonok, kerana lagi meningkat, itu artinya lagi sikit oksigen kita. Lagi meningkat artinya lagi dekat kita kepada maut. Patutnya lagi naik tahun, lagi kita risau. Alamak, dah 20-20 dah ni. Tengok-tengok umur pula, alamak, dah 65. Nabi 63. Aku ni dah kira subsidi dah ni, dia kata. Jadi bila ada risau, barulah kita akan mengerjakan ibadat. Ni tak apa. Tun pun 95, takkan aku baru 65, dia kata. Bukan semua orang Allah boleh bagi sampai 90. Yang 20 ada Allah buat. 15 tahun mati Allah ada buat. Yang wet 2 kali keluar perut mak, wet mati Allah buat. Ada? Jadi ajal maut di tangan Allah, bukan mesti dengan nombor usia. Tapi sekurang-kurangnya bila kita dah tengok dah makin meningkat umur kita, meningkat tahun kita, meningkat juga kerisauan kita. Solat yang lama-lama dulu aku dah qada belum? Dosa-dosa yang lama-lama dulu aku dah taubat belum? Hutang-hutang dengan siapa-siapa aku dah selesaikan ke belum? Selesai kan? Sebab kita tak tahu bila Allah nak jemput kita ni. Kadang-kadang tak ada tanda, tahu-tahu pergi gitu. Ada seorang sahabat jemaah kuliah yang selalu dengar kuliah tapi di Taiping. Dia bagus dia. Selalu duduk depan dengar kuliah. Sekali tu saya datang kuliah, dia dah tak ada. Sebab saya selalu nampak dia duduk depan. Kadang-kadang saya tanya berhenti kat mana pun saya tanya dia. Tapi bila tengok tak ada. 2 bulan pergi pun tengok tak ada lagi. Kalau sekali tu pergi tak ada, mungkinlah dia ada hal. Tapi ni kerap tak ada. Akhirnya saya tanya jemaah, mana dia? Lama tak nampak. Pindah tempat ke apa? Dah ustaz, dia tak ada dah. Lah, saya tak maklum. Tak ada dah, macam mana dia sakit apa? Tengok sehat dia, selalu jumpa elok je. Memang dia sehat ustaz. Dia naik motor pergi beli nasi lemak ke apa tah pagi. Lepas tu masa dia kona tu tersilap agaknya kona, dia terjatuh. Jatuh kan kuat, bukan jatuh bawa laju, tak jatuh masa kona gini. Dia start motor, lepas tu nak kona pusing. Masa pusing tu tersilap agaknya, terjatuh. Jatuh mati terus ustaz.
Jatuh motor sikit bukan teruk sangat, bukan sampai kena langgangan lori dah. Jatuh sikit mati terus. Allah nak buat. Batu makna kata tak ada. Jadi kita kena siap siaga dalam setiap masa. Bila-bila saja Allah nak buat boleh. Tu. Jadi bila kita fikir benda ni, kita akan mula mendatangkan kerisauan. Menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Sama ada kita buat kebaikan atau kita buat perkara yang terlebih baik. Baik dah, kita buat terlebih lagi. Itu dipanggil ihsan. Contohnya, kita hutang dengan orang. Tak banyak mana, 5,000 katakan contoh. Kita hutang dengan kawan kita 5,000. Time nak bayar tu kita bayar 5,000. Kita bayar 5,000 tu termasuk dalam kategori baik. Asal baik sebab dia melangsaikan hutangnya seperti mana yang dia berhutang. Dia pinjam 5,000, dia bayar balik 5,000. Orang ni dah jadi dikira orang yang baik, tepati janji. Tapi kalau nak terlebih baik, dia hutang kawan tu 5,000. Time nak bayar dia lebihkan sikit, 6,000, lebih 1,000. Kawan tu kira-kira balik, lebih 1,000 ni kau ambil balik. Tak, memang aku bagi lebih. Itu dipanggil terlebih baik. Atau dalam bahasa Arab dipanggil ihsan. Maka Allah akan lipat-lipatkan kali gandanya. Setengah pandangan ulama' boleh dilipatkan oleh Allah Ta'ala sebanyak 700 kali ganda pahala. Bayangkanlah. Sebab tu kita jangan kedekut sangat. Kita kalau berhutang kita bayar lebih sikit tak apa. Kalau kita ada duit lebih lah. Kalau dah tak mampu tak apalah. Tapi kalau kita ada lebih, masa bayar hutang tu bayar lebih sikit. Walaupun kawan tu tak minta, kita bayar lebih sikit. Jadi ihsan pada kita. Pahala berlipat-lipat kali ganda Allah nak beri. Kerana apa? Sebab masa susah dulu dia tolong kita. Sekarang apa salah kita tolong dia bagi lebih sikit kat dia? Kan? Dia gitu. Adapun yang macam bank tu, kita pinjam 12,000 tapi kira-kira kalkulate balik kena bayar 15,000. Tu kan ihsan, tu riba. Biar faham ihsan dengan riba lain. Ihsan ni si pembayar hutang sendiri yang nak bagi lebih. Dia bukan syarat, bukan tuan hutang minta, dia yang nak bagi. Tapi yang sekarang bank buat, bank yang letak syarat. Masa bayar balik 15,000, masa pinjam 12,000, tapi time bayar 15. Jadi baki tu adalah riba. Itu haram. Jadi dia nak ubah jadi halal, dia suruh kita sign agreement. Maknanya kita setuju. Bila setuju, dia pun pandai-pandai keluar hukum dia sendiri. Jadi orang yang bayar ni setuju, maknanya dia reda bagi yang lebih. Memang dia setuju sebab dia nak pakai sangat duit time tu, tapi hati dia tak ikhlas. Bila tak ikhlas, mudah paksa dia. Bila paksa tu riba. Lainlah masa nak bagi tu kita tak letak syarat, kita tak suruh pun, dia sendiri nak bayar lebih. Itu tak apa, tu bukan riba. Itu ihsan. Dia begitu. Ni pandailah zaman lah ni. Benda yang haram dia nak jadikan halal. Banyak ni. Dia nak ubah supaya tak nampak haram, supaya nampak halal. Sampai ke riba pun dia tak sebut riba. Ada bank sebut riba, dia sebut faedah. Nama bagus faedah. Padahal haram. Atau dia nak nampak comel lagi, dia kata bunga. Kita tengok bunga ni memanglah lawa nampak bunga. Tapi bunga tu haram. Kenapa tak sebut riba? Terang sangat nampak haram. Dia kona supaya tak nampak haram. Ni jahat manusia gini. Betul tu. Jadi menuntut akan yang barang yang baik atau barang yang terlebih baik, kata Syekh. Firman Allah Ta'ala, Allah sebut dalam suratul A'raf. Suratul A'raf Allah sebut, awalam 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Artinya, dan tiadakan menilik mereka itu. Dan tiadakah menilik mereka itu, yakni kafir Mekah. Allah nak cerita dalam ayat ni orang kafir Mekah lah, orang kafir Quraisy. Mereka ni tak tilik ke? Maksud tilik di sini melihat. Mereka tak lihat ke? Maksudnya begitu. Dengan mengambil fikir. Melihat dengan cara mana? Dengan cara berfikir. Allah tanya dalam ayat ni, mereka ni tak fikir ke? Maksudnya begitu.
pada mamlakah. Pada mamlikah ni maksudnya pemilik. Pada pemilik kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi. Mereka tak fikir ke siapa yang pemilik ni? Pemilik dunia ni, pemilik 7 petala bumi, 7 petala langit. Mereka tak fikir ke? Macam tu Allah tanya. Daripada segala yang ajaib-ajaib dan indah-indah. Dekat dunia ni, dekat langit, perkara-perkara yang ajaib-ajaib, yang indah-indah. Indah tak indah, tuan-tuan tengok awan. Saya nak bagi tuan-tuan nampak. Selama ni kita pandang awan ni, kita nampak benda. Kita nampak, cerah tak hujan, boleh sidai baju. Tu kita nampak. Ada kita tengok, mendung gelap dah ni, nak hujan ni. Kita nampak yang tu. Tapi kali ni cuba kita pandang tu lain. Kita pandang dengan iman. Macam mana? Cuba tuan-tuan tengok hari ni punya awan dengan esok punya awan sama tak? Tak sama. Lusa tak sama pula. 365 hari, 365 kali tu awan tu tetap tak sama. Allah buat. Kita buat siling, hari ni kita datang masjid, siling ni juga. Esok siling ni juga. Tahun depan siling ni lagi. Kalau tak tukar lah. Maknanya yang tu juga. Tapi Allah buat ubah. Hebat tak hebat Allah Ta'ala? Nak jap-jap bentuk gini, jap-jap bentuk gini, jap-jap bentuk gini. Lepas kita tengok warna dia. Mula-mula ada yang setompok pekat putih dia. Sampai kat hujung dia pudar sikit, tiba-tiba masuk biru. Allah buat halus je. Kita buat warna, terus beza warna. Tengok siling kita putih sampai kat tepi hitam terus. Boleh tak kita buat putih, betul baru hitam? Boleh? Tak boleh. Allah buat siang dengan malam berubah. Allah buat siang ni lama-lama tanpa kita perasan tiba-tiba jadi gelap malam. Jadi malam. Malam gitu kan, lama-lama pop jadi terang siang. Tak ada Allah buat drastik macam lampu ni. Tak ada Allah buat tepat pukul 7 jadi malam tu. Jadi gelap pak. Esok pagi pula tepat pukul 7 pagi pak terus terang. Pinah mata-mata kita. Orang tengah bawa kereta nak pergi kerja accident tu. Kejap pop, kejap gelap, kejap pop, kejap terang macam lampu. Tak boleh. Allah buat pelan-pelan. Kita boleh buat macam tu. Nak pasang lampu lagi, Tok Siap dia nak pasang lampu, dia tekan pelan-pelan. Nak bagi lampu tu, tak jadi. Silat-silat renjatan elektrik situ kena. Gitu. Nak duk tekan lama-lama. Mana boleh? Tekan sekali pak, tekan sekali tuk. Saya pernah bila mengaji dengan Tok Guru Siddiq Nobak ni, kita mula mikir, aku nak tengok lah Allah ubah langit daripada siang ke malam. Masa tu saya duduk di surau hijau. Masa tu Ramadan tak silap. Sementara nak tunggu maghrib, surau tu depan dia ada tingkap. Saya pun duduk depan tingkap tu, duduk tengok awan. Saya nak tengok macam mana Allah ubah awan ni daripada terang jadi gelap. Jadi kita tengok tu tak berkelip. Tengok. Tiba-tiba rasa lama sangat. Saya kata, boring lah pula tengok je gini. Saya pun belik handset. Nak tengok WhatsApp. Buka handset, baca satu WhatsApp je. Baca satu WhatsApp, tengok balik depan, gelap dah. Nampak? Itu hebatnya Allah. Tanpa kita perasan, daripada terang jadi gelap, daripada gelap jadi terang. Kuasa Allah. Jadi bila kita pandang alam, jangan pandang bahagian dunia je. Jangan pandang, siang dah boleh pergi kerja, malam dah boleh balik kerja. Kita pandang dunia, tapi kita pandang kejadian-kejadian yang Allah cipta. Hebat Allah buat. Macam mana Allah boleh buat begini? Barulah kita timbul dalam rasa hati kita ni, rasa kehebatan Allah. Barulah terkeluar daripada bibir kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Ataupun kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hebatmu Allah. Barulah betul. Yang ni nampak KLCC tinggi, kita sebut benda, hebat tun, boleh buat bangunan tinggi ni. Tak tengok awan Allah buat tinggi tanpa tiang, tak kata hebat pun. Kenapa bila manusia buat kita nampak hebat, Allah buat kita tak nampak hebat? Sebab dalam hati kita lebih membesarkan makhluk daripada Tuhan. Kalau begitulah hati kita, layak tak layak kita nak masuk syurga Allah? Tanya balik diri kita masing-masing lah. Kita boleh nampak ciptaan manusia hebat, kita nampak kereta canggih, Velfire, pintu boleh tutup sendiri. Kita kata hebatnya. Kita tengok telefon canggih, boleh keluar suara dekat dalam kotak telefon tu. Kita kata hebatnya. Mu nampak hebat manusia buat, mu tak nampak yang Allah buat hebat. Allah buat gigi kita, bila dia sampai masa, dia berhenti situ.
Kalau Allah buat dia terus tumbuh, tak jongang habis kita.